Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan. Semalam wujud polemik di dalam parlimen, itu berkaitan dengan penggunaan istilah kafir kepada orang bukan Islam. Jadi saya cuba untuk mendapatkan penjelasan sama ada daripada pembacaan dan juga daripada video-video penerangan daripada mereka yang berautoriti. Salah satu pandangan yang saya tonton ialah pandangan ataupun jawapan yang diberikan oleh Mufti Perlis Datuk Dr. Asri Zainal Abidin. Mari kita dengarkan pandangan beliau. Merujuk kepada penggunaan istilah kafir yang ditimbulkan oleh setengah pihak bahawa saja kafir tak boleh digunakan ataupun tak wajar digunakan dalam negara ini. Saya rasa ada pendekatan yang mungkin sebahagian mereka sebut kurang tepat. Istilah kafir itu hendaklah dirujuk kepada konteks apa digunakan. Di dalam konteks klasifikasi akidah, memang kafir dan mukmin lah. Mereka yang kafir bermaksud mereka yang menutup diri mereka ataupun mereka enggan, disbeliever. Mereka yang tidak mempercayai, disbelief. Mereka yang tak percaya dengan ajaran tertentu. Dalam konteks Islam, mereka ialah orang yang tak percaya ataupun engkar ataupun menolak ajaran Islam. Mereka kafir. Bukan kerana soal macam Muslim itu kafir dibandingkan ajaran Kristian yang Kristian ajar, ataupun kafir kepada ajaran Buddha, ataupun kafir kepada ajaran Hindu. Orang lain kafir kepada ajaran Islam. Apabila mereka menolak akidah Islam dalam konteks akidah, mereka kafir. Dan orang yang menyatakan tak boleh menggunakan perkataan kafir dalam konteks akidah, silap. Tetapi dalam konteks berurusan sebagai rakyat, kita taklah panggil ni rakyat ni kafir. Taklah semesti begitu. Kerana Nabi dalam hadis, Nabi menyebut ahli riwayat Abu Daud, Nabi menyebut bahawasanya man aza dhimmiyan atau man aza man zalama muahidan atau kallafahu fawqa taqatihi atau akhadha minhu min ghairi syai'an min ghairi tibi nafsihi fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Siapa yang menzalimi muahidan, orang kafir, muahid ini warga negara bukan Muslim yang membuat perjanjian, itu warga negara lah yang bukan Muslim, atau membebankannya dengan satu bebanan atau mengambil sesuatu yang dia tak setuju harta dia, aku pembelanya pada hari kiamat, kata Nabi. Maksud dalam konteks ini Nabi kata muahid. Jadi dia adalah orang yang membuat perjanjian dalam konteks ini. So di dalam perjanjian Dustur Madinah itu Nabi SAW kata wali Yahudi Bani Auf kaza wa kaza. Bagi Yahudi Bani Auf wali Yahudu dinuhum wali muslimin dinuhum. Bagi orang Yahudi itu agama mereka, bagi orang Islam agama. Bagi Nabi guna Yahudi, tak gunakan orang kafir dalam konteks itu. Maka menggunakan kafir di dalam konteks akidah betul, tapi dalam konteks pengurusan kenegaraan kita boleh guna non-Muslim ataupun bukan warga Muslim, warga yang bukan Muslim, itu dalam konteks urusan. Tapi nak menafikan perkataan kafir tak boleh, kerana perkataan itu ialah perkataan yang ada di dalam Al-Quran dan digunakan pakai oleh Quran di dalam konteks akidah. Dalam konteks akidah, dalam konteks pengurusan kenegaraan boleh digunakan istilah-istilah yang lain bagi membedakan Muslim dengan non-Muslim. So orang yang menolak istilah itu secara total salah, dan menyuruh istilah itu digunakan secara total pada semua konteks juga salah. Setiap istilah itu ada konteksnya dan ada tempat untuk digunakan. Terima kasih. Okey, tuan-tuan, saya sangat bersetuju ataupun saya kira ini pandangan yang sangat adil, pandangan yang tidak ada kepentingan peribadi, dan saya kira kita boleh ataupun kita patut mengambil panduan daripada jawapan yang diberikan oleh Al-Fadil Dr. Mazhar ini, kerana kalau tuan-tuan amati tadi, maksudnya memang tidak boleh dinafikan dalam konteks syariah dan konteks akidah memang orang yang tidak Islam itu dipanggil kafir. Tetapi Dr. Mazhar kata kalau dalam konteks bernegara, konteks persahabatan,
konteks dakwah umpamanya kan. Jadi alangkah baiknya kalau kita menggunakan perkataan non-Muslim ke belum Islam dan sebagainya. Apatah lagi sebagaimana yang saya selalu sebut dalam konteks dakwah, sudah tentu kita cuba untuk menarik orang supaya dekat dengan kita, cuba untuk melembutkan hati mereka. Jadi kalau kita panggil dengan perkataan yang orang tak suka, kan sudah tentu dia akan menjauhi daripada kita. Kita suruh sebut wad'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dan serulah ke jalan Tuhan kamu dengan cara hikmah, dengan cara yang baik, berbantah-bantah dengan cara yang baik, dengan bahasa yang baik. Dan jelas di dalam parlimen itu ahli parlimen yang non-Muslim itu menyatakan secara terang bahawa mereka rasa terhina, mereka rasa seolah-olah mereka ni digelar dengan perkataan yang tidak baik. Dan kalau mereka rasa mereka tak suka dengan perkataan itu dalam konteks bernegara itu, dalam konteks parlimen itu, saya yakin kawan-kawan kita di luar parlimen, rakyat yang bukan Islam yang terbanyak, rakyat non-Muslim dalam Malaysia juga, mereka rasa tertekan ataupun mereka juga rasa terhina ataupun mereka tidak suka dengan panggilan tersebut. Jadi alangkah baiknya kalau kita dapat menggunakan perkataan yang disukai oleh mereka dan dapat mendekatkan mereka kepada Islam itu sendiri. Jadi kalau kita berdegil menggunakan perkataan-perkataan yang mereka tak suka, sudah tentulah mereka akan menjauhi kita. Jadi saya kira itu jawapan kepada persoalan yang ditimbulkan oleh sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.